Lawa ke? Ha? Lawa langsung. Tak, kalau seseorang tu dia nak mengaku jadi Nabi ke, biarlah ada spek Nabi tu kan. Faham tak? Macam dulu ada Rasul Kahar kan. Kita tengok Rasul Kahar dah tahu dia bukan Rasul. Takkanlah macam tuan Roman Rasul. Memanglah kewajipan seorang Rasul tu bukan pada rupa Ustaz. Tapi spek Rasul penuh. Badan dia tak terlampau tinggi, tak terlampau pendek, tak terlampau gemuk, tak terlampau keding, tak terlampau hitam, tak terlampau putih macam tu. Tapi dia elok, Oman macam tu lah. Kalau macam saya kan rendah, tiba-tiba mengaku jadi Nabi. Tak boleh. Spek tak cukup. Spek Nabi tak tu. Dia mesti elok lah. Sebab dia contoh kan macam Rasulullah. Contoh sekalian alam. Maka Rasulullah terbaik. Itu yang bila kita baca surah Yusuf tu, apa persamaan antara Rasulullah dengan surah Yusuf? Dengan Yusuf, apa persamaan? Ni soalan di luar surah. Rupawan. Yang pertama, dia rupawan. Dua-dua rupawan. Adapun cuma rupawan Yusuf lebih kepada nafsu dan rupawan Rasulullah lebih kepada segan. Boleh? Orang malu kan dia. Mana yang paling rupawan Ustaz? Mana yang paling rupawan Rupawan tu subjek, tapi kalau kita mestilah Rasulullah sebaik-baik manusia kan kita kata. Adapun daripada segi rupawan, Rasulullah tu rupawan dia orang yang tengok malu. Faham tak? Orang malu nak tengok dia lama-lama. Itu yang sebahagiannya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Orang yang meriwayatkan mengenai wajah Rasulullah semua budak-budak. Semua bukan sahabat-sahabat yang seusia Nabi lah. Sahabat-sahabat seusia Nabi tak boleh nak mentang mata sangat dengan Rasulullah sebab dia malu. Dia ada nur kan Ustaz kan? Dia ada. Kita segan lah nak berjumpa. Andai kata kita ada peluang jumpa Rasulullah, kita segan tak nak jumpa? Nak jumpa. Nak jumpa kan, tapi agak-agak masa jumpa tu segan tak? Segan lah. Segan lah, adalah tak banyak selawat. Selawat dengan tak banyaknya. Sebab hari Jumaat, perbanyakkan selawat kerana keseluruhan selawat kita pada hari Jumaat nanti di hadapan Rasulullah akan dibentangkan. Nanti Allah akan bentangkan, inilah selawat Fazrin ke atas kau wahai Muhammad. Nanti Rasulullah tengok. Kalau sikit tu kan agak segan. Kan dia bentang pula Puan Munir punya, Tuannya Zulkifli punya. Allah. Kita jadi malu. Dia lah baca ayat Qurannya kan. Ayat Quran ni semua perantaraan Rasul. Tapi Rasulullah tak ada apa-apa pun, cuma kita yang segan. Dia tetap orang yang manusia terbaik lah. Kita lah yang malu. Dia okey je. Baik. Maka Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Semuanya berbaris mati. Sedangkan fa'il mudhari' bukan berbaris mati. Kalau kita tengok dalam kad kita, fa'il mudhari' hujung dia sama ada baris depan ataupun ada nun. Kalau fa'il mudhari'. Tetapi dimatikan kerana fungsi si haraf jazam ni. Baik, setiap fa'il memerlukan kepada apa tadi? Kalau dari segi nahwu tadi. Fa'il. Maka domer dalam ni akan jadi fa'il. Domer-domer yang duduk dalam yang tersembunyi. Cuma kalau fa'il majhul, kita boleh buka kad merah kita tu. Fa'il majhul dia tak yang nombor 5, 2, 4, nombor 5. Fa'il majhul dia tidak ada fa'il tetapi ditukar namanya kepada naib fa'il. Naib fa'il. Jadi huwa dalam ni akan jadi naib fa'il. Fa'il majhul mana? Yang sini fa'il biasa, maka ada fa'il. Yang ni fa'il majhul. Boleh? Yang ni fa'il majhul. Yang ni fa'il majhul, maka memerlukan kepada naib fa'il. Yang ni fa'il biasa, maka memerlukan kepada fa'il. Huwa itulah. Dia beranak. Siapa beranak? Dia. Tapi dia tak beranak.
Dia fi'il majhul ni, Hmm? dia pun termasuk dalam golongan di baris mati kan Ustaz? Dia kena matikan jugalah sebab dia mematikan fi'il mudhari' sama ada majhul ke apa ke, dia akan Okey. tetap mati. Maknanya dia mematikan sama ada mudhari' dan majhul mudhari'. Mudhari' majhul. Okey, mudhari'. Okey. Okey. Selesai. Baik, terus Allah sebut seterusnya dalam ayat yang terakhir dan 4 ayat. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ayat itu tu. Datang balik waw lagi. Waw tadi makna apa? Mutaf dan Dan sebab sesuai lah, sebab sini lam lagi. Walam, lam, walam, walam. Dan ni lah. Tidak pernah. Ini adalah huruf akhar. Yang ni adalah haraf apa tadi? Jazam. Jazam. Aiyah. Apa fungsi dia tadi? Mematikan fa'il mudhari'. matikan fa'il mudhari'. Mematikan fi'il mudhari'. Mati tak lagi? Mati. Mati. Yang ni fi'il mudhari' ni dia ada pengkhususan sikit. Ni fi'il mudhari'. Tapi ni fi'il mudhari' yang special case sikit. Saya tak ajar. Jadi kita tulis fi'il mudhari' je lah dulu. Dia tak ada maksud fi'il pun. Dia yakun ni maknanya daripada kalimah kana. Biasa dengan kana tak? Innallaha kana ghafurur rahima. Kana kan? Jadi fi'il mudhari' tu yakun. Yakun. Asal daripada kalimah kan. Dia terjemah apa kana ni? Was. Was. Yesterday when I was. Oh. Wow. Bos. Dia telah. Dia telah. Dia telah. Boleh ke? Ada orang terjemah adalah. Adalah kan? Tapi tak payah terjemah lah. Saya tak tuliskan terjemahan. Okey. Sebab dalam konsep terjemahan perlu ada konsep gugurkan terjemahan. Kita kena belajar konsep menggugurkan terjemahan. Menggugurkan terjemahan ni maknanya menggugurkan perkataan tu kerana tidak sesuai dalam bahasa kita lah. Boleh? Baik, kemudian lahu. Macam mana nak pecahkan lahu? Lahu. La satu, hu satu. La jumpa kat mana? Tidak. Seperti. Majul. Jam. La jumpa Jar. dekat haraf jar. Jar. Baik, haraf jar selepas dia nama apa tadi? Makna apa lam ni? Bagi, untuk, milik. Bagi. Hu ni makna apa? Dia. Wah. Dia. Hu ni jumpa kat mana ni? Domir. Domer. Lelaki ke perempuan ni? Hu. Laki. Lelaki. Jadi baginya lelaki balik kat siapa lelaki ni? Allah. Balik kat Allah. Jadi ni domer. Disebabkan domer ni duduk selepas huruf jar, namanya apa tadi pasangan jar? Majrur. Majrur. Boleh? Majrur. Tapi majrur baris apa? Bawah. Bawah. Kenapa tak baris bawah? Dia mabni. Mabni. Boleh? Kena ingat perkataan mabni iaitu permanent. Tidak bawah. Tidak baris bawah. Majni. Tidak. Mabni kan. Mabni. Dia ada kaitan dengan mazni sikit lah. Oh, ada. Mana ya? Ada kaitan ke tak ada tu saya tak pasti. Bunyi-bunyi ada bunyi lah. Yang itu saya tak rasa campur. Ustaz, lawan hakikat itu apa dah jumpa belum tu? Ustaz, Boleh? apa lawan kepada hakikat tu? Apa? Ada. Yang Melayu lah, majaz tu yang Arab Oh, majaz. Majaz bukan majaz. Majaz. M-A-J-A-D, dal lah hujungnya. Bukan. Zaid. Oh, majaz.
Majaz. Ujung dia Zai. Yang Melayu kan tak jumpa lagi. Majaz ni kalau kita perkatakan dia tak ada dia. Yang orang-orang kata tu yang tersurat dan tersirat tu lain. Yang tu boleh kita katakan jugalah, sama lah maksud dia tu. Kalau nak ikutkan sama aja. Versus Yang majaz. tersurat dia apa? Contoh macam saya cakap kan. Saya cakap saya ni contohlah orang jiran sebelah datang contoh. Dia kata, gemuk-gemuk serai kau Kita nak balas apa? Alhamdulillah. Tak. Kemungkinan dia nak surai tu. Kalau nak ambil lah. Kita cakap tu. Boleh? Boleh. Jadi walaupun secara hakikat dia bagi tahu pasal serai tu, bagi tahu pasal saiz serai tu, hakikat dia nak serai tu. Jadi kita kena faham tu, tengok situasi. Kerana tu yang orang kata tak semua cakapan tu kena terus. Tapi ada orang yang jenis tak faham kalau kita bengkok-bengkok. Tu masalah tu. Direct lah. Last kali, nak sorai kau sikit Last kali contoh kesudahan. Sekutu. Cakap terus ialah senang. Tapi cakap terus tak indah lah bahasa.